Bercintalah dengan buku sewaktu guru tiada. Buku tidak memilih dan memihak kepada sesiapa. Kata-katanya yang baik mengajar orang menjadi manusia. Sastera negara Bahazim. Salam sejahtera, salam membaca. Sebelum melanjutkan kata-kata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Irina Sofia binti Abdul Jalil. Saya berumur 10 tahun. Saya merupakan murid tahun 4 di Sekolah Kebangsaan Sri Mersin yang terletak di daerah terindah Mersin Johor. Kod sekolah saya ialah JBB 4014. Hobi saya ialah melukis, manakala cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Tidak sabar rasanya saya untuk berkongsi mengenai sebuah buku yang telah saya baca. Buku tersebut berjudul Game Sahabat Haiwan Boleh Kami Bantu. Buku ini mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Jadi, tanpa membuang masa, ayo kita dengarkan. Buku ini ditulis oleh seorang penulis wanita yang bernama Hayati Hanif. Novel ini diterbitkan oleh PTS Wan Sendirian Berhad pada tahun 2012. Buku hebat ini mempunyai 118 halaman bercetak dan terdapat 7 bab yang menceritakan tentang kegigihan dan kesungguhan geng sahabat haiwan menyelesaikan masalah haiwan peliharaan masyarakat setempat. Buku hebat ini dijual di Semenanjung Malaysia dengan harga RM13.50 dan RM15.50 untuk jualan di Sabah dan Sarawak. Harga yang sangat berpatutan. Buku hebat ini mempunyai ilustrasi berwarna yang sangat menarik. Bukan sahaja pada kulit bukunya, malah pada hampir setiap halaman. Dalam buku ini juga diselitkan beberapa tips dan info berkaitan haiwan. Bukan itu sahaja, buku ini juga membawa kita ke dunia yang agak berbeza. Berenanglah, kata Neil Gaiman. Sebuah buku adalah mimpi yang kamu pegang di tanganmu. Segalanya boleh berlaku dalam dunia bernama buku. Tema yang diketengahkan dalam buku ini adalah tentang kasih sayang terhadap haiwan, semangat tidak mengenal erti, putus asa dan kerjasama dalam pasukan. Cerita ini berlatarkan kampung fauna, iaitu sebuah kampung unik kerana semua penduduknya mempunyai minat memelihara haiwan daripada haiwan biasa sehinggalah sepelik-pelik haiwan. Jalan cerita yang berbentuk kronologi menjadikan cerita geng sahabat haiwan boleh kami bantu lebih mudah difahami. Cerita ini bermula dengan pembentukan kumpulan yang diberi nama geng sahabat haiwan yang dianggotai oleh Arif, Yaya dan Laila. Mereka sering membantu penduduk kampung yang mempunyai masalah dengan haiwan peliharaan. Uniknya, haiwan itu bukanlah haiwan peliharaan biasa. Mereka memelihara zirafah, burung hantu, beruang dan haiwan-haiwan yang kebiasaannya boleh dilihat di zoo. Misi pertama mereka ialah membantu haiwan peliharaan Atan, iaitu seekor zirafah yang bernama Pan. Pan sering sakit kerana persekitaran tempat tinggalnya kotor dan dia selalu makan sampah. Makanan kegemaran Pan ialah biskut yang dibuang oleh Atan. Masalah Pan akhirnya dapat diselesaikan apabila Atan dan geng sahabat haiwan bekerjasama seperti membersihkan kawasan tempat tinggal Pan dan mengajarnya makan daun dengan memberikan biskut berperisa daun. Dalam misi seterusnya, geng sahabat haiwan membantu Pak Cik Saleh mengatasi masalah burung hantunya yang mengantuk. Burung hantu Pak Cik Saleh yang bernama Aro tidak dapat tidur pada siang hari kerana diganggu bunyi bising yang dilakukan oleh tupai dan burung-burung lain. Masalah Aro mereka selesaikan dengan mengubah suaian rumah Aro menjadi rumah kedap bunyi. Misi terakhir geng sahabat haiwan ialah membantu Tam, iaitu seekor buang madu, menurunkan berat badan. Mereka mengumpan Tam supaya menari mengikut persembahan di televisi. Buku ini juga menyampaikan banyak mesej dan pengajaran untuk kita. Antaranya, kita perlulah menjaga kebersihan alam sekitar agar habitat haiwan tidak terganggu. Selain itu, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya selagi kita berfikiran waras. Daripada pendapat saya, buku ini memenuhi ciri-ciri sebuah buku hebat terutamanya dari sudut kacamata murid sekolah rendah seperti saya. Dengan membaca buku ini, saya dapat merasakan impak positifnya pada diri saya. Saya tidak lagi mensia-siakan masa senggang, malah waktu itu saya gunakan untuk menjadi pembantu sesiapa saja yang memerlukan bantuan, khususnya ibu dan ayah saya.
Saya akhiri perkongsian pada hari ini dengan kata-kata, kemampuan membaca itu sebuah rahmat, kegemaran membaca sebuah nikmat. Sekian, terima kasih.